Hi, Assalamualaikum everyone. Today I'm an octopus. Hi, Assalamualaikum everyone. I'm Hidayah. I'm back to YouTube. Okay, since dah lama rasanya tak upload video dekat YouTube. So inilah dia video yang terkini untuk anda semua, untuk anda. Siapa tengok pun. Okay, so today I want to review this book, Will You Stay by Nur Hafsah Hamid. Okay, this is my latest favorite book. Ada banyak sebenarnya, tapi this is my latest lah. Okay, but I just love this book so much. Alright, this is a standalone. Kalau before this, Nur Hafsah Hamid tulis series kan, Letters to God series, and I've read all of the series, all of the book in the series. Okay, so yang tu pun saya suka, yang ni pun saya suka. Walaupun dia adalah standalone, tapi dia ada sebenarnya ada sambungan sikit daripada Letters to God series. Tapi dia macam watak yang kecil dalam Letters to God dijadikan watak utama dalam buku ni. So dia sangat fun lah, sebab macam kita tahu, oh ni daripada yang hari tu, oh, dia ni dalam cerita ni. So I just want to share with you guys what I have learned by reading from this book. Okay, the first thing that I learned is that people struggles differently. Kan, people struggles in different ways. And everyone is struggling. That's why we need to be kind to each other, because kita tak tahu apa yang orang tu tengah struggle, kan? Jadi lebih baik. Second thing that I learn is that we live in our own timeline. Dalam buku ni ada beberapa watak, kan? Ada watak utama dia, Amy, dan dia ada kawan-kawan baik dia. So setiap orang dalam buku ni, setiap watak dia ada ujian yang tersendiri. Macam tadi, people struggles differently, and dia orang ada timeline dia orang sendiri. Maksudnya ada kawan dia yang kahwin awal, yang grad first class dan sebagainya, kan? Dalam kehidupan kita pun sebenarnya ada saudara kita, contoh sepupu kita tu dia dah kahwin. Okey, ada sepupu kita ni, oh dia dah dapat anak dah. Okey, lepas tu dapat anak, lepas tu tak lama lepas tu dapat lagi seorang anak. So mungkin setiap orang tu dia punya timeline berbeza, dan kita kena live in our own life. Okay, kita kena berusaha untuk dapatkan apa yang kita nak. Kita nak kahwin. Saya pernah dengar Aiman Azlan cakap, kenapa kita nak kahwin? Adakah kita nak kahwin sebab is the right thing to do, ataupun sebab inilah masanya untuk kahwin, ataupun sebab orang lain dah kahwin, sebab tu aku kena kahwin. Macam tu. Kita kena betul-betul cari sebab kenapa kita nak kahwin, kan? Bukanlah nak kata tak nak kahwin langsung, tapi kenapa kita nak kena kahwin, kenapa kita nak kena cepat-cepat tu. Kenapa? Tu masalah lah. Itu macam satu benda yang orang kata perspektif ataupun stereotype mungkin. Kan, bila sampai umur ni kena kahwin sebab semua orang dah kahwin waktu tu. So macam tak nice lah sebenarnya, sebab you will get married bila jodoh you sampai, kan? So kita kena sabarlah, kita kena terima, dan kita kena berusaha. Kan, betul tak? Okay, saya tak nak lebih, nanti panjang sangat video ni. Alright. Yang ketiga, apa yang saya belajar daripada buku ni ialah the friendship, hubungan kawan yang sangat special dalam buku ni. Sebab apa tahu? Kawan dia ni kawan yang terima keburukan dia, terima kelemahan dia, faham struggle dia, dan juga dalam masa yang sama ingatkan Amy ni tentang kembalilah kepada Allah, percayalah dengan takdir Allah. So benda tu sangat bagus lah. Susah nak dapat kawan yang macam tu. Kalau macam dalam 1000 tu mungkin satu je, yang boleh jadi betul-betul kawan kita, betul. Yang keempat, saya tulis kat situ poin saya. Yang keempat, it's okay to make mistake, but we need to accept that it is our mistake, and we need to try our hardest to not repeat the mistake again, kan? Sebab ada watak dalam buku ni yang mana sebelum ni dia buat kesilapan, tapi dia terima kesilapan dia dan dia rasa dia perlu ubah apa yang dia buat. Buat silap tu tak ada masalah, tapi minta maaf kalau buat salah dengan orang, minta maaf, dan cuba sebaik mungkin untuk tidak ulang kesilapan tu. Third, and then the last thing, yang kelima, for Amy lah, the main character, kan? Amy, dia stand up and speak up for herself. Dia tahu apa yang dia nak, dia tahu apa yang dia tengah buat, dan dia berani untuk
speak up lah. Maksudnya apa yang dia nak, dia cakap. So bila dia tak nak, dia memang takkan buat. So benda tu penting untuk jaga hati sendiri, untuk jaga diri sendiri. Macam kita bukan nak jadi selfish, kita nak jaga diri sendiri, self care, self love. Sebab kadang-kadang orang bila nak jaga sangat hati orang, dia akan rasa macam it's okay. Dan orang tu akan bagi kesempatan kat dia. So for me and for Amy ni, saya memang suka sangat karakter dia, di mana at the end of the day, kita je yang akan ada dengan diri kita. Keluarga kita je yang akan ada dengan diri kita. So we need to take care of ourselves, we need to take care of our family. Okay, yang paling penting adalah jaga hati kita. Kesimpulannya daripada buku ni, apa yang saya suka sangat ialah cara penceritaan dia yang tidak melebih-lebih. Cerita dia sangat realistik pada saya lah. Benda tu sweet tapi tak over. Macam tu, benda tu memang macam logik lah untuk terjadi, macam tu lah. Okay, so itu saja. Kalau siapa yang dapat buku ni, boleh DM, boleh PM saya. Jumpa anda lagi untuk video yang seterusnya, insyaAllah. And itu saja. Bye. Assalamualaikum.